إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وخصوصا إلى روح شيخ ناصر الدنجوني حفظه الله تعالى، وخصوصا إلى روح شيخ عبد الغني يحيى رحمه الله تعالى، وخصوصا إلى روح شيخ عبد القادر الإندونيسي المنديلي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات. لا إله إلا الله رب السماوات. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kitab Risalatul Tauhid. Ini kiranya pengajian yang terakhir lah untuk hari ini. Seperti mana yang kita dah maklum, dah ketahui, kita akan bercuti dah dalam 2 minggu kerana kes coronavirus, yang mana kita dah maklum benda ni merebak terlalu cepat. Kes yang terbaru semalam dikatakan dalam 153 kes apa, sehingga kes keseluruhannya 553 kes yang berlaku di Malaysia. Jadi nasihat mana yang bercadang nak pergi bercuti tu, koholulah, biarlah bini ngamuk lu, biar. Sebab benda ni dia melibatkan nyawa. Hari ni pun capu dah ni tak mau pergi dah.
Sebab benda ni ialah dia melibatkan nyawa, dan benda ni kalau orang tak ambil sebagai benda yang berat, dia melibatkan nyawa lah. Setengah orang ni cakap kita kena takut Allah, bukan takut virus. Ni masalah gak ni cakap panggil ni. Kerana kita takut Allah lah kita berikhtiar dan berusaha melindungi diri daripada mudarat. Banyaklah benda-benda yang kita kena ambil pandang serius lah benda ni. Dan benda ni sebenarnya satu agenda daripada Freemason dan Illuminati. Sebenarnya kalau kita susuri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak akan berlaku kiamat sehinggalah satu masa dunia ni sunyi daripada azan, dan kita semakin di penghujung. Di era akhir zaman semakin dekat dengan turunnya Dajjal, mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku hari ini. Satu persatu peristiwa ini benar-benar berlaku seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman, perteguhkan akidah, perteguhkan ibadat, perteguhkan tasawuf kita. Sudah sampai masa kita bertaubat kepada Allah. Tuhan turunkan virus corona ini, antaranya satu benda yang paling besar untuk kita buat sebagai peringatan untuk kita, iaitu Tuhan nak menyucikan dosa dan maksiat yang berlaku di atas muka bumi. Ini satu hikmah besar yang Allah Ta'ala sajikan kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah. Sudahlah lagu dengan dunia, sudahlah nak galak, sudahlah. Kembalilah kepada Allah, perteguhkanlah keimanan, perteguhkanlah ibadat, cukuplah. Dunia semakin lama semakin di penghujung. Tak ada pelik hari ini orang mula nak menyibukkan diri dengan sembahyang, tak ada pelik. Kerana kita di akhir zaman, 2, 3, 4 tengoklah seluruh dunia duk kecoh pasal benda ni. Sehingga di China dikatakan orang yang positif coronavirus nak minta dengan kerajaan supaya tembak mati ya. Ni kelas terakhir lah kita. Tak tahulah sampai bila kita disuruh untuk buat jagaan berkurung dah 14 hari. Tak tahulah, tengoklah ikut kepada arahan terkini. Jadi ni tak akhir lah. Ni tak akhir. Dah kesambung muka surat 17, kitab kitab Risalatul Tauhid, bab yang keempat dah, yang keempat. Kat mana sambungan? Ada jaza. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zat situ. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kita masih lagi cakap pasal sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi bila sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita panggil bersalahan Allah
dengan segala yang baharu. Lepas tu orang tanya kita, bersalahan Allah dengan segala yang baharu ni orang panggil erti ke makna? Pagi-pagi bukit sedih belaka. Pasal sedih lah. Nawak warna susunan Allah Ta'ala, nawak warna so sedih lah. Bukan mati kita ni. Mana kereta berkurung je 14 hari. Sedih muka seorang-seorang. So bersalahan Allah dengan segala yang baharu ni erti bagi mukhalafah ke makna bagi mukhalafah? Erti, apa erti? Erti tu apa? Bidugah sikit. Aha. Mana-mana? Pindah logat cakap bang kepada satu logat cakap yang lain. Bahasa kita panggil apa? Panggil terjemah. Baik. Ada pun makna bagi mukhalafah ke apa? Bersalahan Allah dengan segala yang baharu, kita kata erti, bukan makna. Apa sebab bukan makna? Apa sebab bukan makna? Kita kata bersalahan Allah dengan segala yang baharu, kita kata erti, bukan makna. Apa sebab bukan makna? Dok dengung. Apa sebab bukan makna? Gitu. Justru apa sebab bukan makna? Sebab apa bersalahan Allah dengan segala yang baharu, kita kata erti, bukan makna. Nak sebab apa sebab bukan makna? Apa sebab dia erti bukan makna? Nak jawab bang, nak suruh hurah lah tu. Apa sebab bukan makna dierti? Jawab. Sebab apa bukan makna? Kerana makna ialah perkara yang direti, yang dipahamkan daripada lafaz sebutan. Adapun di sini bersalahan Allah dengan segala yang baharu bukanlah perkara yang dipahamkan daripada lafaz sebutan lagi. Dak. Pengarang baru nak menyatakan kepada kita erti. Apa erti? Pindah satu logat cakapan kepada satu logat cakapan sahaja, yang kita panggil terjemah. Tu sebab. Faham? Sebab apa bukan makna? Kerana makna ni perkara yang dipahamkan daripada satu lafaz sebutan. Adapun bersalahan Allah dengan segala yang baharu ni bukanlah perkara yang difahamkan daripada lafaz sebutan lagi. Dah. Dia cuma baru dikatakan erti. Apa erti? Pindah satu logat cakapan kepada satu logat cakapan baru yang kita panggil terjemah. Tu ya. Faham tak? Kalau begitu
bersalahan Allah dengan segala yang baharu, kita kata erti bukan makna. Kalau begitu, apa makna bersalahan Allah dengan segala yang baharu? Apa makna bersalahan Allah dengan segala yang baharu? Apa makna bersalahan Allah dengan segala yang baharu? So ni pula so. Apa makna bersalahan Allah dengan segala yang baharu? Yusri, apa makna bersalahan Allah dengan segala yang baharu? Apa makna? Makna kata tak serupa Allah dengan segala yang baharu pada zat. Tak serupa Allah dengan segala yang baharu pada sifat. Tak serupa Allah dengan segala yang baharu pada segala perbuatan. Itu makna bersalahan Allah dengan segala yang baharu. Nak sambung hari ini ialah bersalahan Allah dengan segala yang baharu pada zat. Orang tanya, bersalahan Allah dengan segala yang baharu pada zat, bersalahan mana? Ni hak ni yang nak baca hari ni. Adapun bersalahan Tuhan, bersalahan ni maknanya tak serupalah, maknanya tak samalah, tu bersalahan. Adapun bersalahan, gapo bersalahan? Yakni tak serupa, yakni tak sama bersalahan Tuhan dengan yang baharu. Bersalahan tak serupa tu pada takluk arajah. Bersalahan tu tak serupa tu pada zatnya Tuhan tu, iaitu iaitu bersalahan Tuhan tak serupa Tuhan dengan yang baharu pada zat tu, iaitu sungguhnya zat Tuhan tu bukan ia zat Tuhan tu jirim. Bersalahan Allah dengan segala yang baharu pada zat, bersalahan mana? Yang pertama, zat Allah tu bukan jirim. Ni benda ni kena tengok molek. Orang tanya ni, bersalahan Allah dengan segala yang baharu pada zat, bersalahan mana? Tak serupa mana pada zat. Jawab, zat Allah tu bukan jirim. Orang tanya pula, gapo jirim? Jangan pandang sebut zat Tuhan tu bukan jirim. Gapo jirim? Jangan ngapa ya. Kalau kita kata gitu tu ngapa yang tak erti? Al-hukmu ala syai' far'un ala kasawuri. Nak hukum di atas suatu benda, dia terhenti di atas kena erti tu. Dia banyak zat Tuhan bukan diri. Dan diri tu erti lagu mana? Jangan pandang sebut tanya tak erti. Orang tak erti. Kenapa? Zat Tuhan bukan diri. Kenapa diri? Tahu? Tak ayat gitu. Kau tak erti. Belang-belang ayat zat Tuhan bukan diri, dia pergi perkata diri juga.
Tuhan tangan, Tuhan berwajah, belang-belang digoyak. Tuhan tu bukan jiring. Kenapa jiring ni suri? Kenapa jiring? Dia bukan measuring tu okey. Jiring measuring tu maklum dah measuring. Hak okey tu. Ni bukan measuring, jiring. Kenapa jiring tipu? Oh ya. Kenapa jiring? Suatu yang ambil ruang kosong sama besar dengan zat dia. Tu jiring. Apa jiring so? Sesuatu yang mengambil kadar ruangan kosong sama besar dengan zat diri dia. Kalulah ruang kosong tu 4 kali 4, benda tu ambil ruang kosongnya mana tu? 4 kali 4 ah. Benda yang ambil ruang kosong tu orang panggil apa? Benda yang ambil ruang kosong tu orang panggil apa? Diri lah tu. Bila benda ambil ruang kosong sama besar dengan zat diri dia, sudah tentu benda tu ada saiz besar kecil. Dah zat tu besar tu. Dah kata Tuhan Maha Besar. Dah kata Allah Maha Besar. Maha Besar itu bukan Maha Besar nisbah saiz. Kalau Maha Besar nisbah saiz, berarti Allah tu zat dia jiring. Ada orang yang dikupah Maha Besar situ saiz. Hak cakap bukan rebabah. Hak rakyat gitu, hak bukan sek-sek casting ngai yo. Dok tu. Hak punya apa? Kelulusan di PhD bahagian hadis. Dia betul buat qiyas Maha Besar situ, dia buat qiyas Tuhan besar tu besar saiz. Saiz ni benda hak ambil ruang kosong besar mana. Kalau ruang kosong tu besar, benda tu pun ambil ruang kosong besar tu. Maka adakah zat Tuhan lagu tu? Pada besar dia kecil lagu tu. Dah kata Maha Besar. Maha Besar situ pacak kemas di akidah, bukan besar saiz, tapi besar nisbah pangkat ketuhanan. Patutlah kata Maha Besar. Oh, makna kata Tuhan tu besar, saiz besar gitu. Kan? Wih kena jiring. Jangan pandang sebut tiap-tiap suatu yang ambil kadar ruang kosong sama besar dengan zat diri benda, orang panggil jiring. Meja ni, sebelum surah ni diisikan apa-apa, sebelum orang masuk barang dalam surah ni kosong tak? Kosong itu panggil kosong pada sangkaan kita. Istilah dalam tauhid dipanggil faraghul mauhum. Faragh mauhum, ruang kosong yang disengke-sengkekan sahaja. Faraghul mauhum, faragh mauhum, ruang kosong yang disengke-sengkekan sahaja. Apa sebab? Hakikat bumi ni penuh dengan angin. Sebab kita cakap orang dengar sebab ada angin. Betul? Ada pun di angkasa, ada tak ruang kosong di angkasa? Ada tak? Ruang angkasa di angkasa depan, di atas.
Ada tak ruang kosong? Ada tak angin di atas ni? Muslimat, angkasa ada tak angin di atas? Apa sebab tak ada? Kalau ada ke bunyi atas pupang-pupang di atas ni, belaga meteor, belaga dengan bulan, atas tu dipanggil faragh haqiqiyun, ruang kosong yang sebenar-benar tak ada angin di angkasa. Bumi penuh dengan angin. Hakikat lagu tu, cuma tengok kosong tu pada sakaan kita. Tiba-tiba kita asuk meja. Meja ni kalau ikutnya 2 kaki lebih. Buat masuk tak sini. Maka kosong ni asal penuh dengan angin. Bila meja duduk di sini, angin terpaksa buka laluan untuk meja ambil ruang kosong yang sama besar dengan zat diri dia. Kalau kita buat andaian di tepi meja angin tak masuk dengan makna kerah membeku, kita pergi akak meja, ada tak satu ruang kosong yang sama besar dengan zat meja dia? Ada. Dan meja ni orang panggil ke apa? Jiring lah ning. Bila jiring suatu benda ambil ruang kosong, mesti ada saiz. Meja ni sana takdirlah soalan ni. Maka jiring ni menjiring, meja ni jiring. Dan zat Tuhan lagu tu ada usaha cek. Dah bila ayat Tuhan tangan tu ke apa? Tangan tu jiring, tapi diriwayat pula tak sama dengan makhluk. Tuhan tangan lah, tapi tak serupa macam makhluk. Diriwayat juga pelik ke apa ke Tuhan tangan. Sebab tangan kita manusia dengan tangan lembu kubah serupa tak? Dia kata dah serupa, dah pelik ke apa Tuhan tangan. Dia pun ayat di dalam Quran. Yadullah. Kalau orang mengaji bab anggota tubuh tadi kan berhenti dia kata anak panah tunjuk atas kepala, raksum kepala dia kata. Lepas tu dia buat pula di mata, ainun mata. Dibuat tangan, yadun tangan dia kata. Budak erti dia ada kata yadun tu tangan. Sebut ayat yadullah, terjemah Melayu panggil lagu mana? Tangan Allah. Siapa royak? Kita ke Allah royak di tangan? Allah kata kita cuma royak apa yang Tuhan royak. Tak pelik apa Tuhan tangan. Kalau tangan manusia dengan tangan lembu kambing pun tak serupa, tak pelik apa Tuhan tangan. Dia kata kalau kita fikir, kita bahas dari segi ilmu usul, tangan manusia dengan tangan lembu kubah serupa tak? You seri ya buat ni. Serupa tak? Serupa tak? Serupa tak sah? Serupa ke tak? Jawab ikut ilmu usuluddin. Serupa tak? Serupa ikut mana? Jangan takut mana? Serupa ikut mana? Anak dah lembut gini, larang dah kejut gini. Ada tak orang ingat Tuhan tangan? Ada tak? Diujah lagu mana diujah? Bukan dia kata Tuhan tangan, Tuhan khabar Tuhan tangan. Saya cuma menyebut apa yang Tuhan ayat dalam Quran. Allah ke? Dan kita sebagai orang beriman wajib kena ikut apa yang disebut dalam Quran. Awak tak percaya ke Tuhan tangan? Ini ayat Quran ni.
dak percaya Quran kapai dibubur. Tu pelik gapo Tuhan tangan? Tangan kita manusia dengan kami kubah pun dak serupa. Dah pelik gapo Tuhan tangan ni kata? Kalau orang kampung hok tak ada asas ilmu ketuhanan, memang percaya meru lah. Hok jenis dengar-dengar tak ada mengaji kitab. Dah ambil peduli pun bab pegangan. Imayang semayang ni dak cara langsung bab pegangan. Lagu mana dengan pegangan awak? Tuhan tangan ke dia? Ustaz royak Tuhan tangan ni, Tuhan royak dirilah Quran. Bukan ustaz royak. Ustaz tu cuma royak apa yang Tuhan royak. Dia pun tekan kita, awak ni orang Islam ke dah? Orang Islam. Dah ayat Tuhan tangan ni ayat Quran ke dah? Tu ayat Quran dah kena percayalah. Pelik ke apa Tuhan tangan? Dikiyah pula tangan kita manusia dengan kami kubah pun tak kena dah. Tak serupa dah. Dah pelik ke apa? Kita ngaji Usrudin. Super tak Yusri jawab? Kemah ambil gegos mereka hari ni. Kemah ke dah? Super tak tangan manusia dengan kami kubah? Super tak Yusri jawab? Super tak ke mana? Aku ni awak jiring belaka. Cuba tak jiring belaka kan? Tangan lembu kubah, tangan manusia jiring belaka. Dan masalahnya ustaz Tuhan royak diri Tuhan tangan. Mana ayat Tuhan tangan? No, yadullah. Bukankah yadun dengan mana tangan? Oh gitu, mana tu? Setiap lapah yadung makna tangan lah. Terkadang lapah yadung tapi makna lagu lain pun ada. Lorak kita cakap banyak. Sebut kata duduk, makna diri ke duduk benar? Ayat saya kita Dedai aku nak pergi bank ni. Lepas tu Moduk betul sini. Duduk mana-mana tu, duduk latar ke diri. Aku mengerti pula. Duduk mana diri? Apa duduk latar? Duduk tanah. Mengerti pula. Itu ayat mutasyabihat lah tu. Ayat beri keliru pada orang awam. Tapi cakap harian kita duduk sini mengerti pula tangan mana diri. Apa tak pakai zahir? Tu lah. Pandang lah kau. Kasang ni semua di bawah tangan aku. Faham ke mana? Tu pandang tak tangan-tangan kekuasaan. Apa dah faham tengok ni? Jaga molek tempat banyak mata-mata ni. Faham ke mana? Tu mengerti pula tangan-tangan wali. Tu ayat semua ayat mutasyabihat lah ke? Mengerti tak kau? Bila Quran pakai zahir gitu. Buka kamu lisan. Iya dong. Buka kamus. Ada apa makna? Dia ada makna hakiki, dia ada makna majazi. Makna hakiki, makna khas benar-benar, ia dong dengan makna tangan. Makna majazi, ulama salah dia tidak menentukan makna. Ulama salah makna yang hakiki, ia dong dengan makna tangan, bukan yang dikehendaki. Adapun yang dikehendaki dengan lapah yadung, hak tu serahkan makna kepada Allah. Itu salah. Salah tak ada pernah royak Tuhan tangan. Kita beriman dengan ayat yadullah. Kita beriman. Cuma lapah yadung dengan makna hakiki
iaitu tangan bukan yang dikehendaki. Sebab tangan-tangan itu jiring. Zat Allah bukan jiring. Bila sebut jiring, dia mesti baharu. Allah baharu ke? Dah, Allah Ta'ala kodeng. Boleh ke Allah Ta'ala bertangan tapi dia tu kodeng? Boleh berhimpun ke baharu dengan kodeng sekali? Dah, tidak boleh. Bila Allah Ta'ala kodeng tak tangan. Macam mana boleh Tuhan tangan? Tangan tu jiring. Benda yang ambil ruang kosong, yang sama besar dengan zat diri benda. Tangan ni jiring. Tangan ni baharu ni. Ni ramai orang duduk ayat Tuhan tangan. Ramai tak? Ramai dah reti. Tak ada asas berakidah. Dipahang secara literal ayat Quran. Mengaji bila Quran? Tafsir. Orang ngaji tafsir nak ada ilmu Allah. Ilmu nahu tu wajib dah. Ilmu sorof tu mesti dah. Ilmu badai, ilmu bayang, ilmu ma'ani, ilmu isti'arah, mu ada dah, mengerti dah. Dah erti dah, sah pandai-pandai. Ada orang yang faham Quran secara literal dalam keadaan tak pernah belajar pun Quran tafsir, tak pernah. Dia main hujah di kita pula. Dia kata dia pulak, kata orang ngajar. Dia kata orang ngajar Tuhan tak tangan, dia pelik. Quran baca hari-hari, dia kata tak faham, dia kata. Oh, sedap ibu-ibu. Kalau dia baca Quran, syukur dah yang ngajar kitab-kitab, dia kata. Quran tu komplit dah ada bab ketuhanan. Dah ngajar kitab awak sendiri, dia kata. Ustaz tu ngajar Tuhan tu tak tangan. Ustaz tu dah, ustaz dah, dia kata. Dah faham Quran, ibu-ibu. Kalau ustaz tu faham Quran, dia akan kata Tuhan tangan. Tu baru orang beriman dengan ayat Quran. Oh, tak. Ya, dia temuin. Dia ucap kita pula. Hak mai kelas-kelas kita ni dah gerak, dia kata. Quran lengkap dah. Dia baca ayat al-yauma akmaltu lakum din au banda. Cari benda dia lain. Quran ada kan? Quran khabar kan? Ni gitulah. Tuhan tangan-tangan lah. Tuhan kata dia ada muka-muka lah. Oh Allah, yang mudah lah. Tengok kena sah, orang lagi ni sah. Saya kata terajang sah. Asal boleh lah. Kita kan ustaz kan nak terajang. Ke mana? Kena jawablah dengan ilmiah, widi kesedaran. Tapi dah orang tersasar jauh dalam bab pengajian, dia kaji sendiri, dah dengar lah. Dia takwil pula sifat 20, tak ada lah Quran. Bid'ah sifat 20 ha. Nabi dah buat dengan ke. Oh, sedap ibu-ibu. Ada lah ke ni. Habis dia takwil. Kata batin hadis sangat, ikut sunnah. Ni kata sunnah ni apa yang Nabi buat, apa hak Nabi cakap, apa yang Nabi akui, itu sunnah. Nabi belajar sifat 20. Dia kata dah tu bukan sunnah. Dia kata bid'ah. Oh, sedap. Kita orang Melayu ni banyak buat bid'ah. Panas sebut je sunnah. Tak dengar tu panas je. Panas tau. So kata tak panas ustaz, saya kaikam rumah. Tu dah ada. Bukan tu panas nak dengar kita. Tu nak mana? Kita ni tak pandai. Ngaji malah. Ceramah ni kuat. Orang tekan bab akidah, nak rosak akidah, dak reti ke hala kita nak jawab. Akhirnya ikut dia.
Hak bimbang sekali ngapah kita tu turu. Nak temu tak benda gini? Secara peribadi pernah temu tak? So, pernah temu cakap depan-depan gini? Pernah lawan dengan orang-orang gini? Tak pernah ada masalah lah. Tapi kalau akan datang temu, ni pengalaman peribadi. Pak orang pujuh je seorang. Orang ni tanya bah hakikat, orang ni bak tasawuf. Mampukah adik aku jawab? Aku seorang je. Kau halu gapo habis. Riun dah kali hari tu. Dah ni tanya bah hakikat, dah jawab lagi. Hak ni tanya. Lelah kita. Ai kalau you seri, boleh ke? Betah dia ni. Seorang dia jawab. Tanya hakikat diri mana tu mana. Dah daknya nak jawab aku mana. Nah, kita kena pandai jawab. Bab Tuhan kata, dah suruh kerja kitab-kitab ah. Kau pelik dah kan. Nabi pun khabar, taraktu fikum amrain. Baca hadis bawah. Jadi, aku tinggalkan kamu dua perkara. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Akan datang mudah sesat bila mu berpegang dengan dua benda ni. Apa sebab mu baca kitab ni? Adakah kamu tak berpegang dengan Quran? Quran ayat dah kan bab ketuhanan. Cukup lah. Jadi kita buat apa? Oh, bedak ayat. Kau ni you seri. Ya buat kan dia? Tahu tak aku buah sedak lah. Boleh kita hujah tu pula. Jawab mana tu? Jawab mana? Kalau muslimat, jawab mana muslimat? Nak apa kau ni? Kerja lah, saya ustaz betul. Tak jadi gitu. Ustaz laku kena apa kerah. Diri sendiri lah. Kena ada asas ketuhanan nak jawab. Aduh. Dah Nabi kapal gitu dah. Nak hadis. Dah kapal apa? Kata tu Nabi. Quran tu kata siapa? Nabi dah nak baca ayat lagu mana? Lagu tu apa yang diberi mari royak, mari menyapa, Nabi pun bacalah ayat tersebut. Dah ada kapal dah ayat tu ada mutasyabih mukammal. Dah ayat awak ni bukan Nabi kapal. Berat lah kita jawab. Jangan ni sini. Dia dah mula kepada ilu lah. Kalau kita dia terus dengan kesesatan dia, faham secara literal ayat Quran, ambil sendiri-sendiri, akalang sendiri, tafsir Quran dengan akal sendiri. Man tafassara Quran birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang tafsir Quran ikut kepala otak sendiri, maka cadangkanlah tempat dalam neraka. Baca hadis tu baca dia. Dah awak ngaji bila Quran? Tanya dia. Tanya balik. Bagaimana dengan hadis Nabi sebut innamal ilmu bita'allumi. Hanya senya nak dapat ilmu dengan belajar. Awak belajar dengan siapa? Nabi khabar malam syaikhuhu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa tak ada guru, syaitan guru awak. Jawab gitu. Tanya dia, awak belajar dengan siapa? Agama. Tak ada guru, syaitan guru kamu. Bila guru syaitan, anak ibu syaitan kau ah. Panah dia tadi. Kedap tahu? Nabi khabar hadis. Nabi agama kena belajar dengan berguru. Nabi khabar. Awak belajar dengan siapa? Sendiri, syaitan guru kamu.
Memang setan tu lain. Setan lain. Tapi kesudahannya termasuk dalam orang kafir. Wa kana minal kafirin. Sebab dia enggan sujud hormat kepada Adam. Ilmu memang oleh setan. Dan setan ni akan sedaya upaya untuk menghasut manusia agar turut lakuh dia. Antaranya belajar agama tanpa guru. Ada ni. Semayang ada gunung ni kata. Ada gunung. Tak pakai mazhab, pakai Quran. Kerana mazhab ni orang buat. Bila orang buat ada salah. Quran tak ada salah. Oh sedap. Orang pakai mazhab. Berat. Nak ambil fiqh hadis dalam Quran mereka. Tauhid pun dalam Quran mereka. Oh ni berat ni. Tak pelik lah kalau orang berpegang dengan Tuhan bertangan. Tu kena reti. Tempat kita ada lagi ni. Ni pengalaman peribadi lah. Ada ni. Rupa-rupanya dia ambil masa sehari 8 jam research dalam YouTube, dalam Google, baca artikel. Itu kajian dia. Beli buku Kedah, buku orang putih dia baca. Memang dia orang bijak. Bukan ngaji sekolah, no, UK tau. Apa cak no ngaji. Orang bijak. Kalau bahagian dunia ni memang dia bijak lah. Bisa. Mana kata kalau kerja dia ni orang panggil jarang boleh lah. Gaji mahal. Yang jejak patching ni dia kaji agama. Kaji agama. Banyak buku kitab hikah diri. Kitab Al-Ong Iblis baca diri Al-Ong. Oh hebat. Hikah diri. Bisa. Suruh mana Sa'id baca diri. Oh bisa. Penuh kitab di rumah. Tak gaji. Baca diri. Kitab Arab tengoklah kamu. Oh nah ingat je. Ingat zat Tuhan bukan jiran. Kenal jiran. Kenapa jiran? Wikmah molek. Sesuatu yang ambil kadar ruangan kosong sama besar dengan zat diri. Itu jiran. Dan bukan ia Allah itu Arab. Apa Arab? Dan bukan ia Allah tu Arab. Allah bukan jiran. Allah bukan Arab. Apa Arab? Hak tu. Dia kenal. Arab ni sifat hak tupan di zat jiran. Badan kita panggil apa ni? Badan kita. Kenapa dia seri? Kuat awak cakap malu lah. Ketuk kuat lagi bunyi. Biar kemah lalu ngaji. Ni dah ingat pula lagi. Badan kita panggil apa lah? Naik kita ni. Badan kita dia panggil apa ni? Wah. Jiran. Apa sifat tupan di badan kita? Lagi? Gemuk tu lah ya. Lagi. Dah tahu dah saja kau kan. Dah ngatuk mata ngak yang buta. Ni ngatuk mata. Lagi? Hak tupan di zat badan dia apa zat? Besar, kecil, tinggi, rendah, putih, hitam, kedu. Itu dipanggil sifat hak tupan di zat yang berdiri.
Dan sifat hak berdiri di zat Tuhan, arak ke rangai? Tak. Arak ni baharu. Bila sifat tu tupang di zat yang berjiring, jiring tu baharu dah. Sifat tupang di dia mesti baharu. Kalau Allah itu arak, arak ini sifat yang tupang di jiring, berarti Allah Ta'ala itu baharu. Walha Allah Ta'ala itu zat dia kadang, bukan baharu. Arak sifat tupang di zat yang berjiring, besar, kecil, tinggi, rendah, hitam, putih. Tuhan aku tu. Ke Tuhan ni mari putih kita gitu. Ni hok sesak dalam bab apa apa? Dalam bab amal. Ada dipanggil puak-puak hak zikir tarikat dok belajar. Temu dah pasal yang gini. Dia tengah duduk berwiri. Dia pejam mata lah. Dia kata tiba-tiba datang warna putih. Watang warna putih nak daping dengan dia. Kalau orang ngaji usuluddin, putih tu panggil apa? Sifat apa? Sifat baharu. Lepas tu dia kata mana? Siapa dah aku ni kepada maqam hakikat. Tu. Ni masalah besar. Takut lagi kata Tuhan. Apakah dia dah? Tuhan datang dalam bentuk cahaya, dalam bentuk warna putih. Nampak kerah macam gini. Kerana Allah tu bukan arak. Putih tu arak, sifat baru. We kenal tak? Ada orang yang bawa pengajian hakikat pada orang awam. Pengajian ni kena pejam mata. Kita kena bayangkan Tuhan hadir dalam hati kita. Hadirkan gini, hadirkan begini, hadirkan begini. Bila hadir gitu, hadirkan Allah Maha Besar dalam diri kita. Apa yang bayang otak ya? Ni yang Allah cerita kita, dia pernah masuk pengajian tu. Muncullah kita belajar ke dia. Belajar ke dia tak ngaji tauhid, bahar gambar kali amal tu ni isdolah. Sebab bila kata tu guru dia suruh bayang Tuhan besar dalam diri dia, dia faham sahih. Memang dia sahih, dia faham. Allah Maha Besar, sahih itu. Tinggi Tuhan itu. Hadirkan Tuhan ini melihat kita. Ibarat Tuhan macam mana mata tengok. Dia gitu. Sesat tu. Tak ada asas ketuhanan. Terlebih ke dia. Nak kena Tuhan lagu tu. Orang nak rasa Tuhan tu besar. Dah rasa lagu mana? Rasa macam dia Tuhan tu besar. Nak saya dia. Sesat lah ngaji awak tu. Tuhan bukan jiring. Allah tak ada besar kecil. Sesat. Ini molek awak dia kata kau. Macam nak terbang dia kata. Dia zikir. Nak terbang dia kata. Macam zikir. Tapi amalan tidak dibina dengan ilmu. Nak ilmu bab pegangan. Penuh orang diisi. Dia amal kuat, zikir kuat, tak ngaji. Dia kata tengah-tengah beramal, dia kata dengar bisikan aku Allah. Itu betul. Ada diisi. Dia tak ngaji. Siapa pekak dia kata apa sebab kita manusia sembahyang kena sujud. Dia kata sebab Tuhan suka tengok punggung manusia. Dia kata gitu. Berat je gini. Ising. Tengah-tengah hidup beramal ada bisikan aku Tuhan. Di kelih ada warna. Syak dia mari. Tuhan kata. Tuhan mari. Ada.
Dia cerita lah. Kita ni dok leh malam-malam dok lah. Dok amat ibadat. Oh, ceritalah. Malam tengah-tengah duk beramal, Tuhan mari. Itu gitu. Berat tu, Tuhan mari. Main lagi mana? Dengar bisikan, aku Tuhan, aku Allah. Terkelih ada warna putih. Mari. Cahaya. Tuhan tu mari tu. Sedangkan kita mengaji, putih tu apa? Arak. Arak sifat yang tumpah di giring. Orang ni kena tipu dari iblis lama. Sedangkan ulama buat kaedah, kullama khatara ala balika fallahu bi khilafih. Tiap-tiap apa yang terlintas di dalam akal kamu, Allah tak serupa apa yang kamu fikirkan. Kaedah. Dan tiada sekali-kali zatnya Tuhan itu berdarah, berdaging, bertulang, dan bukan jenis leborang, dan bukan jenis tumbuh-tumbuhan. Tulis tepi tu, zat Allah itu bukannya jisim. Zat Allah itu bukannya jisim. Gapo jisim? Jisim tu tiap-tiap suatu yang boleh bahagi. Tangan kita ni nak jadi tangan, dia bersusung berkapung dengan apa? Darah, urat, daging, tulang. Campur benda ni jadilah tangan. Tangan kita ni panggil apa? Lagi? Jiring lagi jisim. Boleh gerak tangan kita. Boleh bahagi dah. Dah jatuh lagu tu. Dah. Zat Tuhan bukan pasal boleh gerak, bukan boleh belah. Kalau zat Tuhan bertangan, boleh gerak. Kita dak pun mau tangan. Tangan tu jisim, giring lagi jisim. Tangan boleh gerak. Tuhan tangan boleh gerak. Tidak boleh kan Tuhan tangan. Tangan tu benda boleh gerak. Dia panggil jisim, benda hak boleh bahagi. Oh ya, memang Tuhan tangan, tapi tak serupa macam kita. Dah boleh ke nak menetap dan nak menapi dalam satu masa? Boleh ke? Menetap Tuhan tangan, lepas tu napi pula dah serupa dengan kita. Boleh ke tetap napi semasa? Jadi kalau tetap napi semasa, apa hukum? Menetap, menapilah semasa, apa hukum? Jawab. Hukum mustahil ya? Tak boleh berhipung perkara berlawan dalam semasa. Mustahil. Sebab itulah orang tak ada asas bab pegangan, bahagian habislah orang ngajuk. Tuhan tu sunyi. Bila Tuhan tu sunyi, dia menjadikan kita manusia untuk sebut nama dia. Ni berat nanang ni. Berat orang cakap gitu. Tuhan tak ada sunyi-sunyinya. Tuhan tak perlukan kita pun. Allah tak ambil faedah atas kita. Tak ambil manfaat atas kita, tak ada. Tu cakapan beri keliru orang awam. Haram.
Baik, jising badan kita. Tuhan zat bukan diri, Allah bukannya arak, dan Allah zat dia bukan jising. Ni reti lelaki kan? Dan tiada ia Tuhan tu di dalam pihak, dan tiada ia Tuhan tu di dalam pihak, yakni pihak dalam atau pihak luar. Tuhan kan duduk dalam kita, Tuhan bukan duduk di luar kita. Ni kalulah sekiranya orang beriktikad Tuhan duk sebatil jasad dia, itu pegangan yang kupu. Sebab Tuhan, zat Tuhan bukan di dalam pihak, dalam ke luar. Dipanggil puak-puak hulu dia. Puak-puak yang berpegang Tuhan sebati jerat dalam badan dia. Amin. Puak hulu dia. Puak-puak yang diiktikad Tuhan jerat sebati jasad dia. Taduk dalam. Amin. Pegangan kupu. Kita serupa dengan orang-orang awliya yang cakap tekoh di duk mabuk dengan Allah Ta'ala. Tuhan dalam poket aku. Itu dicakap tekoh pana. Tekoh dok sedar dia panggil. Di karang dalam khomah hakikat kalau dengan kita ikan. Tu dah ambil kira. Kita orang yang orang awam nak tiru cakapan orang awliya tak boleh. Dia cakap tu bukanlah kena sedar, duk dalam maqam pana dipanggil. Lenyap berasa kewujudan diri. Mata basirah hanya nampak Allah yang wujud, sehingga tergelincir di lidah Tuhan ada dalam poket dia, Allah baju dia. Itu cakapan orang pana, orang-orang awliya. Kita orang awam tak boleh tiru cakapan orang awliya. Ada ke pegang Tuhan tu jerat dalam badan dia? Berat. Tuhan tidak di dalam pihak, dan tiada baginya Tuhan tu pihak ataupun arah, dan tiada baginya Tuhan tu pihak, sama ada pihak atas, pihak bawah, pihak kiri, pihak kanan, pihak depan, pihak belakang. Tak. Kalulah Tuhan di atas ni sifat lawazim bagi diri. Dalam kitab Durus Samin disebut sifat hak berkait dengan diri, antara disebut diri, sifat berkait dengan dia mesti bertepat. Dia mesti berpihak, berjihad. Jihad ada ni atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ni pun ada juga pegangan Tuhan di atas. Atas tu jihad atas. Maka jihad atas, benda yang bersifat dengan atas dia mesti jiring. Tuhan jiring ke tak? Ya pak? Jiring tak? Tak atas. Nah, sebab atas sifat hak berkait dengan jiring. Tuhan di atas dia kata. Tahan. Dan Tuhan di atas, kita berdoa. Dia kata. Mana doa ni? Tu bagi doa lah. Tapak tangan ada atas. Itu dalil Tuhan di atas. Tu bengok orangnya. Ada yang buat gitu. Ada. Tu bengok orangnya. Di mana? Tak ada tangan di atas. Kerana atas kiblat doa. Ada Tuhan di atas doa berat. Tapi orang ada nama. Orang ada nama. Ngajar kok qala Allah qala Nabi tak mutu sama.
Tapi cakap bab pegangan bahagian bang. Orang mu'alaf kata Tuhan di atas, dia kata. Tengok masih nak syahadah buat gini kan. Itu nak Tuhan di atas. Apa bengong buat gitu. Wah gini bukan Tuhan di atas. Itu makna syahadah. Nak kata Tuhan tu esa. Berat. Wah gini Tuhan tu di atas itu. Oh mu'alaf hati. Tuhan tu di atas. Dan dia tengok syahadah buat gini kan. Tu isyak Tuhan di atas, dia kata. Oh berat aku. Berat aku. Mabuk ni orang mana ni. Kau iya Tuhan di atas. Berat. Bila di atas, benda yang bersifat dengan atas mesti jiring. Lepas Tuhan jiring ke tak? Tak. Bila Tuhan tak bercinta di atas. Sebab sifat yang berkait dengan jiring antaranya berpihak. Jihad lah, jihad arah je. Disebut jiring, dia mesti berpihak. Disebut jiring, dia mesti bertepak. Disebut jiring, dia mesti terima arah. Suruh kena mati. Lepas tu dia kata, dah Tuhan di bawah pula. Dalil tu Nabi sebut Tuhan turun 1/3 malam. Turun dari atas tu bawah. Berat aku. Tu pahala Rohyadi. Tuhan turun. Turun ni mana? Kita nisbahkan daripada pihak atas ke bawah. Tu turun. Tu Tuhan turun. Turun ni kata. Turun zat. Turun zat. Berat aku. Turun jihad bawah ni. Jihad bawah. Atas. Jihad ada atas ni. Dipanggil umur nisbiyah. Bila kita kata atas, nisbah bawah. Nisbah bawah, nisbah di atas. Kalau turun daripada atas, dipanggil intiqalu makanin ila makan akhar. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Itu makna turun. Daripada atas, turun bawah. Tuhan berpindah. Tuhan maha suci daripada berpindah. Itu turun bawah, tihak bawah. Sesuatu yang bersifat dengan tihak bawah, benda tu mesti jiring. Tuhan jiring ke tak? Tak bawah. Bila Tuhan tu bukan jiring, tak di atas. Tak lagu mana tidak di atas, di bawah. Atas bawah dia sifat baru. Berat ang tanya Tuhan duduk mana? Tuhan duduk mana? Soalan di mana tu persoalan makhluk. Itu persoalan orang kena nanya Tuhan duduk mana? Jawab Tuhan tidak di mana-mana. Sebab Allah lah yang menjadikan di mana-mana itu. Dalam Quran ayat Tuhan tepat, mu ayat Tuhan tepat. Ayat mana Tuhan tepat tu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu cuma terjemah. Tuhan bernama Rahman duduk di atas arah. Mau terjemah gitu. Ulama-ulama yang muktabar dah pernah pun pergi tafsir, pergi hurah lagu. Tak ada. Ada. Bahasa gampang kali Al-Quran. Istawa ni makna banyak. Ada istawa bermakna jalasa, duduk. Ni gede. Ada istawa bermakna tarabba, duduk bersila lendik. Ada istawa bermakna istaqarra, menetap. Ada istawa bermakna istaula, memerintah. Lepas tu nak meletakkan Tuhan duduk, nak menampilkan Tuhan duduk, menunjuk di atas sempurna ke kekurangan. Bila kekurangan, duduk bukan sifat Tuhan. Tiap-tiap sifat yang menunjuk kekurangan mustahil atas Allah. Kan ada kaedah tengah dia kan? Pegang kaedah tu kuat-kuat. Kalau istawa bermakna istaula, memerintah, nak sabitkan memerintah tu sabit bagi Allah, menunjuk di atas sempurna ke kekurangan.
Sempurna. Maka boleh kita isbat Tuhan yang bernama Rahman memerintah arash. Boleh ya. Ngajilah kaedah. Kepala otak. Ayat ni mak ilmu. Dia dalil Tuhan bertempat, dalilnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Jawab dak kena. Menyok. Gerah gua sih. Gerah buat gini gerah. Nak wi mapuh mu orang Islam. Rasul berpegang dengan pegangan harta pesong. Kita cacat ayam muna ni dah gerak kita. Tak ada kedosan kita bukan ada PhD, bukan doktor. Kita orang di kampung tak dengar. Awak ada apa PhD awak? Aduh, gang apa? Saya ada PhD. Dah ada PhD, awak tak seleba dengan saya. Aduh. Ambil tu kata atas pelik. Dah mana kata ilmu ni ukur dengan CJ, dengan PhD, dengan master. Dah apa cakap gitu? Tak seleba dengan saya. Awak tak ada PhD, tak seleba dengan saya. Bukan tarah saya nak komen hak awak. Aduh. Gong cakap. Gong kepik balik sekali. Besok kapak kepala. Besok kepik kepala, besok kapak kepala, dia bekok kepala. Ni banyak akhir zaman. Ni gini. Tiada mana dedang dan tiada ia Tuhan tu di dalam tempat. Tak, Tuhan tak tempat. Tuhan tak tempat. Dan tiada ia Tuhan tu di dalam masa. Tuhan tidak bermasa. Tuhan tak bertempat, Tuhan tak bermasa. Tuhan tidak berpihak, Tuhan tidak di dalam pihak. Tak. Tu baharu berlaku. Dalam lagu mana Tuhan tak tepat, Tuhan bukan dalam masa. Jawab apa yang awak terlintas, terfikir dalam otak awak. Allah tak serupa apa yang awak fikir, koyakkan kepala otak awak. Sudah. Mudah ya. Cakap pasal kata bersalahan Allah pada zat, Allah itu bukan jiring. Berhenti jiring. Allah itu bukan jising. Allah itu tidak di dalam pihak, bukan dalam, bukan luar. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Dah kata Tuhan tu dekat dengan kita sehingga dia buat leher. Ada kat Quran kan? Min hablil wari. Tuhan tu dekat sehingga dia buat leher. Itu ayat Quran yang mengandungi orang panggil apa? Ayat tu mana balaghah. Kena ngaji balaghah. Tak boleh. Pasal tu ayat bombastik ah. Ayat bombastik ni tak boleh faham dengan zahir. Ayat bombastik. Dia kena ngaji pula lah ilmu balaghah. Tu pegangan. Habis itu bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifat Allah Ta'ala. Habis itu dulu. Kena faham molek bab sifat mukhalafah. Ini sifat paling besar sekali. Faham sifat ni, kita boleh menolak pahaman-pahaman yang menjisingkan Tuhan, yang serupakan Tuhan dengan makhluk. Boleh tolak. Cara kena faham bab sifat mukhalafah. Hak ni pasal yang ke-6. Ini panjang sikit. Sebab tu 3 minggu ni. Doa-doakanlah, mudah-mudahan Tuhan tolakkan dah virus corona. Amalkan Allah panggil doa yang boleh dijadikan sebagai doa amalan. Banyakkanlah baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq.
Banyak-banyakkan baca doa ni. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Banyak baca doa ni. Dan juga banyakkan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ini ubat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ammah ni. Insyaallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Fasal yang ke-6. Dan fasal yang ke-7. Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Kalau kita nak main ibarat, kena takdir lagi tu. Fasa yang ke-6 dan fasa yang ke-7, kalau i'rab nahu, i'rabnya jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Takdir ini ialah fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Takdir ini ialah fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. Diwak mari sekaligus. Fasal yang ke-6, fasal yang ke-7 diwak mari sekaligus. Pada menyata ni nak main ibarat. Pada ni dia ditakluk bagi suatu yang mahzuf, i'rab jadi hal. Kalau ngaji kau nah takdir lah. Pada menyata yakni hal keadaan. Tak faham lah ke tu ngaji gini. Ramai orang anggap ngaji macam ceramah. Silap. Ngaji macam ceramah ni dia tak ada tag. Dia mobang ya. Pada menyata ni dipanggil dari segi kaedah, pada menyata tu dipanggil ta'alluq bagi suatu yang mahzuf, i'rab jadi hal. Takdirlah pada menyata yakni hal keadaan. Dihantarkan dia kan fasa yang ke-6 dan fasa yang ke-7 ni pada. Dari segi ibarat lagu tu. Boleh kira? Pada menyata tu ta'alluq bagi suatu yang mahzuf, i'rab jadi hal. Takdirlah hal keadaan dihantar akan dia akan fasa yang ke-6 dan fasa yang ke-7 ni pada menyatakan. Gapo menyata? Menerang. Gapo menyata? Menjelas. Pada menyatakan, pada menerangkan dua tangan. Gapo dua tangan? Yakni akan anggota dua tangan dan dua kaki, atah pada dua tangan, dan menyatakan akan anggota dua kaki. Habis. Ketahui olehmu. Apa maksud ketahui?
Masuk ke tahwi ialah belajar sehingga tahu dan reti. Itu masuk ke tahwi. Ketahui. Apa maksud ketahui? Yakni belajar sehingga reti dan tahu. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili memberi penekanan soal belajar. Soal belajar. Penekanan soal belajar. Belajar sehingga reti, sehingga tahu. Kalau kita belajar tak reti, belajarlah lagi sampai reti. Dan kalau belajar tak reti juga sehingga mati, mati dalam keadaan tak reti tak berdosa. Tugas kita belajar. Belajar. Adapun reti, adapun yang beri faham, yang beri tahu, itu adalah kerjaan Allah Ta'ala. Kita dah sah masuk campur kerjaan Allah. Bila nak faham kita, bila nak reti kita, itu kerjaan Allah Ta'ala. Dah sah soal. Berapa dah aku ni ngaji dah faham, dah reti. Dah sah soal kerjaan Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum la yus'alu. Mu jangan tanya kerjaan aku. Mu yang akan ditanya. Membaca ke tak? Tu ya. Adapun faham, reti, tu kerjaan aku. Apalah aku ni ngaji dah faham. Soalnya tu kerjaan Allah, pemberian Allah. Yang nak beri faham ke anak ayah. Fa'alul lima yuri. Tuhan bebas buat apa saja dia nak. Nawi kata orang ni tak faham apa cerah, tak ada salah dia. Nawi orang ni belajar sekejap aja dia faham, tak ada salah. Atas kadar masing-masing. Ada ke orang bunyi tak faham lah ngaji. Ini orang yang putus asa dari rahmat Allah. Berat. Mingat ustaz pun faham mong. Berat anggo. Kau ada jual bak kedai faham. Tak faham tu kerja Allah Ta'ala. Belajar dah. Ustaz tu ngajar bukan ini belah gitu, ngajar oleh dengan notanya dia beri, suruh awak hafal. Tak faham juga. Dan marah siapa? Marah Tuhan. Kemana ustaz? Berat anggo. Dah norak pun ni. Bukan ustaz bagi faham ke awak. Ustaz ngajar asbab bagi faham ni. Kita tulis, haji tulis nota, suruh hafal. Dah hafal dah ustaz. Ustaz wayak betul tu dah tu. Sampai titik pun kita eja dia kata. Oh, nak wayak ni. Tak ada reti kau. Nak buat awan ni. Nak arah siapa? Nak arah Tuhan. Dah. Nak buat awan ni. Belajar sudah. Kerjaan reti Allah Ta'ala. Jauhi faham Allah Ta'ala. Tapi asbab dah faham tu ada lah. Mu tidur ke apa ke ada lah. Asbab dah faham. Orang ngajar mu tidur. Sengguh. Tu asbab mu dah faham. Dah ustaz dah sengguh. Kita setengah waktu omong. Dah depan kali ustaz ngajar dah tidur. Dah tidur. Ngaji molek dah faham juga. Tu kerja Allah Ta'ala. Nampak? Dari beri ada masalah. Dari beri nampak di hati kau faham lalu dah. Bila ada orang ngaji 8 tahun baru faham ada. Dah faham kau Tuhan faham cerah lalu dah. Reti lalu dah. Nampak hak lepas-lepas dikusuk nampak habis. Dah Tuhan buka itu kepahaman. Nampak? Olehmu asamu ni kalau kita mengaji dia ada tempat khitab. Khitab. Kenapa khitab tahu? Dia ada tempat tuju. Asamu ni kaedah asalnya dituju kepada khitab muayyan. Dengar tak istilah tu? Khitab muayyanun. Dengar tak?
Dengar mana? Kita dengar. Kita ada pernah sebut istilah khitab muayyan. Kita ada sebut. Kita ada itu ibu sebut khitab muayyan. Kita ada sebut. Ha? Dah dengar? Tak tahu? Tak ada. Suri. Kita ada sebut khitab muayyan. Aqidatun najin. Dia sebut apa khitab muayyan? Dituju kepada orang yang tertentu. Asal dia kakai lah. Ketahui olehmu ya talib. Nah tu khitab muayyan. Talib. He penuntut ilmu. Ha tu. Ketahui olehmu he salik. Ha tu. He orang yang berjalan dalam perjalanan menyucikan rohani. Itu khitab muayyan dipanggil. Dituju kepada orang yang tertentu. Adapun mung di sini umum. Umum. Tiap-tiap orang yang tilik yang belajar kitab ni. Itu mung. Umum. Tiap-tiap orang yang tilik belajar kitab ni masuk dalam mung belaka. Mu kena belajar sehingga reti, sehingga mu faham, sehingga mu tahu. Tahu ke apa? Akan bahawasanya nya di sini tak ada tempat rajam. Dia panggil apa istilah nahwu? Domir yang tak ada tempat rajam. Panggil apa? Domir sya'ni. Apa kaedah domir sya'ni? Metode dah. Usually apa kaedah domir sya'ni? Asalnya ni ada tempat rajam. Asal. Tapi nya di sini tak ada tempat raja yang menafsirkannya tu jumlah ayat selepas daripada dia. Yang menafsirkannya tu jumlah ayat lepas daripada dia. Mana? Jumlah ayat lepas daripada dia mana? Allah Ta'ala. Itulah yang menafsirkannya. Belajar sehingga reti, sehingga faham, sehingga tahu. Tahu ke apa? Akan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah bagi engkau akan dua tangan, akan dua anggota tangan, dan akan dua anggota kaki. Mu belajar sehingga mu reti kata dua anggota tangan, dua anggota kaki yang ada pada mu tu Allah lah yang tukang jadi. Mu belajar sampai pekak mu tahu gitu. Faham tak? Syekh Abdul Qadir tutup kepada kita belajar sehingga kita reti, kita faham dua anggota tangan, dua anggota kaki yang ada di kita ni Allah lah yang tukang jadi. Belajar sampai pekak tu. Kita tahu dah dua tangan di kita ni Allah yang tukang jadi. Tahu dah. Tahu tak? Tahu. Bila tahu, maka kita berkewajipan kena syukur. Ada sebuah kata. Bila tahu, kita berkewajipan kena syukur. Kita belajar sehingga reti, sehingga faham dua anggota tangan, dua anggota kaki yang ada pada kita ni hak mutlak milik Allah.
Bukan suruh ingat ni, suruh tahu. Kita belajar sehingga reti, sehingga faham. Dua anggota tangan dan dua anggota kaki yang ada di kita ni kena faham kata pemberian daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Belajar sampai pekat je. Kita tahu tak? Tangan kita ini kurniaan daripada Allah. Tahu tak? Kita tahu tak tangan kita ni hak mutlak milik Allah? Tahu tak? Beritahu kita berkewajipan kena syukur. Gapo syukur dan tasawuf kita belajar kerana. Bukan kata terima kasih ya Allah biar aku tangan, kan gitu. Kan? Bukan itu yang dikehendaki. Belajar sehingga reti, sehingga faham dua anggota tangan, dua anggota kaki yang ada pada kita ni adalah pinjaman daripada Allah. Belajar sampai pekat tu. Faham? Tu semula syukur bawah tu. Kerana beberapa manfaat. Tanya sikit. Kerana beberapa manfaat ni elat mana Yusri? Kerana beberapa manfaat tu elat mana? Para elat. Elat tu apa? Sebab. Jadi kerana berapa faedah tu sebab alih-alih. Orang tak tu pergi. Yusri, terang. Elat mana? Apa tu? Oi habis. Elat pada kata Allah Ta'ala menjadikan bagi engkau akan dua anggota tangan dan dua anggota kaki. Elak situ. Apa sebab Allah menjadikan bagi kita ni akan dua anggota tangan dan dua anggota kaki? Apa sebab? Kerana elak lah. Kerana beberapa manfaat. Kerana ada di beberapa faedah. Kerana ada di beberapa kegunaan. Kita sebagai orang beriman wajib kena beriktikad Allah buat gapa-gapa tidak sia-sia. Kita orang beriman wajib beriktikad Allah buat gapa-gapa mesti ada hikmah, mesti ada faedah. Mana ayat mana yang Tuhan raya? Apa hak ia buat ada hikmah dan faedah? Ayat wallazi ja'ala lakumul wallazi ni ayat ni Suratul Baqarah ada wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menjadikan sekalian apa dalam muka bumi ni, semuanya ada hikmah dan faedah. Cuba tilik ayat ni. Tuhan ayat dialah Allah yang menjadikan sekalian di dalam muka bumi ni semua ada hikmah dan faedah. Cuba terfikir. Dalam dunia ni ada tak yang kita fikir benda tu pada setakat kita tak ada faedah? Ada? Ada? Setakat akhir ada tak? Contoh Tuhan raya dialah Allah yang menjadikan kesemua atas muka bumi ni semua ada hikmat dan faedah. Kita fikir ada tak atas muka bumi ni pada setakat kita benda tu tak ada faedah dia? Ada? Banyak.
Antaranya ular, tikus. Apa manfaat? Sangkaan kita Allah kecek atas muka bumi ni ditukang jadi ada hikmah faedah belaka. Tu apa faedah tikus? Faedah ni ulama bahagikan ada faedah yang bahasa dunia, ada faedah hak bahasa akhirat, ada faedah orang panggil nisbah bagi hak lain. Dan tikus apa faedah? Faedah bagi yang lain, iaitu makanan bagi ular. Faedah. Gajah apa faedah gajah? Faedah bahasa dunia boleh naik. Ular apa faedah ular? Faedah bahasa akhirat. Tengok ular, ingat dalam kubur ada ular sujaul akrab. Bagaimana ni? Orang faham Quran dicakap dah mudah. Jangan cakap apa? Tak ada faedah bila tikus. Jangan. Tuhan wayak di atas muka bumi ni semua ada hikmat dan faedah. Mu yang ada faedah. Mengerti Quran? Termasuk tangan kaki kita ni. Tuhan jadi ada hikmat tangan ni. Ada faedah ni. Ada manfaat ni. Tak saja dah macam ni. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tiadalah kami menjadikan 7 lapis langit dengan bumi dan apa di antara keduanya itu la'ibin, tak sia-sia. Ada hikmat nak. Tangan yang ada di kita Tuhan jadi ada hikmat, ada faedah, ada kegunaan. Wajib i'tiqad dalam pegangan kita, apa sahaja yang Tuhan buat mesti ada hikmah dan faedah. Bila royak kata kerana ada di beberapa manfaat, nak pecah dah pula manfaat tu. Yang kita buat takmim, kita takdir sama ada manfaat tu yang bangsa akhirah dan sama ada manfaat tu yang bangsa dunia. Dipecah lah. Nah, sama ada manfaat tu mana? Sama ada manfaat 2 anggota tangan dan 2 anggota kaki tu. Sama ada manfaat tu yang bahasa akhirah. Dan sama ada manfaat 2 anggota tangan dan 2 anggota kaki tu sama ada yang bahasa dunia. Tuhan buat tak saja ada hikmah, ada faedah, ada kegunaan. Kalau gitu, apakah manfaat 2 anggota tangan dan 2 anggota kaki bahasa akhirat? Maka ni tafsir Yusri panggil. Jikalau kamu kehendaki mengetahui akan satu persatu manfaatnya, maka tafsir nak urang. Tafsir nak urang. Maka adapun segala manfaat akhirah, baca akhirah. Adapun segala manfaat, segala kegunaan, segala faedah akhirah, maka mengerja takdir, maka dapatlah mengerjakan, dapatlah melakukan oleh engkau ni oleh kamu dengan keempat-empat. Takdir lagi dengan sabab. Kita pakai dengan di situ dengan bahasa babiah. Maka dapatlah mengerjakan, dapatlah melakukan oleh kamu dengan sabab ada keempat-empatnya. Dengan sabab ada keempat-empatnya. Apa keempat-empatnya? 2 anggota tangan,
dan 2 anggota kaki. Dapatlah mengerjakan kamu tu akan maf'ul bagi mengerja. Dapatlah melakukan kamu tu akan segala pekerjaan kebajikan. Dengan sabar ada 2 anggota tangan dan dengan sabar ada 2 anggota kaki, dapatlah melakukan akan segala pekerjaan kebajikan. Sama ada pekerjaan kebajikan lalu ikut 2 tangan kita ke, ataupun pekerjaan kebajikan yang lalu ikut 2 kaki kita ke, semuanya ada hikmah faedah akhirat belaka. Dengan sabar ada 2 anggota tangan, dapat mengerjakan segala pekerjaan kebajikan. Hasil pahala ikut 2 anggota tangan ke, atau hasil pahala dengan sabar ada 2 kaki ke. Dengan sebab 2 tangan boleh buat segala pekerjaan kebajikan. Dengan sebab tangan. Contoh ni atas sebut, ramai orang suka dapat pahala dengan semayang baik. Dah hasil pahala dengan kita buat amal kebajikan, sama ada lalu ikut jalan 2 tangan atau lalu ikut 2 anggota kaki, hasil pahala. Tapi ingat, nak hasil pahala kena sahih iman, kena sahih bab pegangan. Nak hasil pahala kena sahih pegangan. Kalaulah kita buat amal kebajikan ikut jalan 2 anggota tangan, tapi pegangan kita terpesong, tak hasil pahala. Bahkan amal kebajikan tu tidak diterima oleh Allah. Ramai dah orang buat kebajikan dengan jalan tangan. Ramai. Tapi nisbah manfaat akhirat hasil dengan melakukan amal kebajikan ikut jalan tangan, hasil faedah akhirat. Hasil faedah akhirat. Tapi pahala syarat kena sahih pegangan. Barulah hasil pahala dan amalan kita diterima. Itu mesti bab pegangan mustahil, kena mesti. Tu syarat bagi terima amal, syarat bagi hasil pahala, sahih pegangan. Kemudian pengarang mendatangkan contoh bagi segala pekerjaan kebajikan dengan sabab ada keempat-empat tu. Dikata seperti takdirlah, kita takdir mudah. Misalnya segala pekerjaan kebajikan dengan sabab ada keempat-empat dia. Misalnya seperti berjalan, misalnya seperti dapat berjalan, takdir oleh kamu, dapat berjalan oleh kamu dengan sabab ada 2 kaki tu, dapat berjalan kepada masjid. Dapat berjalan oleh kamu dengan sabab ada 2 kaki tu, dapat berjalan kepada masjid. Buat apa? Berak. Hai, dah berak sejih. Kerana nak jemaah
kerana nak melakukan semayang jemaah. Orang zaman lain ni pergi sejid lembah tahi balik. Tu kasar sikit bahasa. Gitu orang ni. Bong siapa sejid. Tu ingat nak pergi jemaah, go. Boy lagi. Ingat tahi tu lembah sejid ya. Dak maya sejid. Ya sejid kecil balik. Ni. Tengok ni. Ni nak ayat hikmat Tuhan kurniakan dua kaki ni, faedahnya dapat berjalan oleh kamu dengan sabak dua kaki kepada masjid. Setiap langkah hang tu dipanggil kebajikan. Setiap langkah hang kebajikan. Tuhan hapus dosa. Hasil kebajikan, setiap langkah kebajikan, setiap langkah hapus dosa. So nak boleh kesapar sejid banyak langkah nak sapar sejid. Ada kereta, tapi nak rasa gak nikmat kaki tu hawi kita. Nak jalan sejid ada kaki ya. Apa? Nak rasa nikmat kaki tu hawi kita. Nak rasa setiap langkah hang tu hasil kebajikan. Satu langkah hang kebajikan, satu langkah hang hapus dosa. Nak rasa gitu. Nak ambil orang panggil ke, nak beramal ikut jalan tasawuf, sila. Nak kata hasil ke kebajikan. Tapi nak rasa nikmat katuhan kita ni, nak rasa, nak gunakan untuk buat amal kebajikan, nak berjalan kepada masjid, nak jemaah. Turun tu, pijak nak ke sejid tu, turun pok, kebajikan proses. Tengok tu, suka orang macam gini. Jalan lain, tak, rasa kebajikan, apa dosa. Dosa banyak. Dia pun nak ambil ke orang panggil faedah anggota kaki tu hawi ke dia ni, dia nak gunakan untuk berjalan kepada masjid untuk sembahyang jemaah. Nak tombang? Tak apa. Ada tak kita? Ada. Ajak nebang bu. Tak apa. Ya, tak apa. Jadi rugi je. Apa? Jalan kaki siap langkah hasil kebajikan, apa dosa? Rugi. Orang hati dia Tuhan. Kita molek ke amal letih, perlu jeruk molek. Tu kita. Kenapa? Boleh lah buat beramal Yusri. Lepas ni nak mari belajar jalan kaki sangat motor. Ada mana yang seri? Bawa sampai cerita ustaz. Telok kau apa ni? Aku nak setengah. Jalan kaki jeruk. Jeruk saing. Alah apa di Petronas cerita tapi musuh. So ambil aku sok kereta lah. Sampai so. Piau ambil. Tahu. Tapi benda ni tak pelik. Orang ulama-ulama dulu tahu ada orang alim jalan kaki pergi Zerah. Antaranya nak silap kata Tok Nali. Dia tahu di bumi Terengganu ada orang alim Toku Palu jalan kaki ke Zerah. Pengarang kamus Marbawiyah. Nama apa? Idris Marbawiyah. Dia tahu di Kelantan ada ulama hebat jalan kaki ikut jalan kajau. Sebab apa? Nak ambil apa kebajikan dengan jalan kaki. Nak ambil kebajikan dengan nikmat Tuhan kurnia kaki kepada dia. Jalan kaki. Satu. Dan kepada tempat belajar, atah pada kata kepada masjid. Takdirlah. Dan dapat melangkah, dapat berjalan oleh kamu dengan sebab dua kaki tu, dapat berjalan kepada tempat
belajar ilmu yang memberi manfaat dengan sabar ada dua kaki. Besar belaka ni kebajikan yang terhasil ikut jalan dua anggota kaki. Bahkan Tuhan beri kita kesenangan hari ni ada kenderaan. Lebih-lebih lagi boleh buat amal kebajikan ikut jalan dua kaki. Dagi kau Allah berat. Baik. Dan berjalan kepada tempat perang sabi, wallahu a'lam. Ujar ni orang berisah dah tu. Sambung semula minta orang panggil Tuhan redakan. Orang panggil virus yang merebak ni, minta Tuhan hapuskan sebelum Ramadan. Kalau tak Ramadan nak terawih kita. Nampak bimbang kau ni bimbang. Tak ada lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi